Okey, 7D, 7E. Baik, kita tengok soalan nombor 7D dahulu. Soalan nombor 7D. X over X plus 3 minus 1 over X minus 1 greater than 0. So yang ini, yang pertama kamu kena jadikan ini sebagai single fraction dulu. Okay, so kita akan buat x times x minus 1 minus 1 times x plus 3 over x plus 3 x minus 1 greater than 0. Yang atas ni kita akan expand, yang bawah ni jangan expand sebab condition untuk guna table of sign adalah kita kena dapatkan dalam bentuk factors. So yang ini akan jadi apa? Okey, yang atas ni akan jadi x square minus x minus x minus 3 over x plus 3 x minus 1 greater than 0. So kita akan dapat x square minus 2x minus 3. Kemudian ni akan jadi x plus 3 x minus 1 greater than 0. Kemudian kena factorizekan. Okay, kena factorizekan. Dia dapat apa ni? Factorize ni. Siapa boleh bagi tahu? X minus 3 kah? X plus 1. Betul kan ni? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Alright. Kemudian ini greater than 0. So, kenapa tak dapat? Sebab dia banyak factors ke? Ataupun kenapa? Nak tahu dulu kenapa tak dapat tu. Siapa yang tak dapat? Kenapa? Cuba bagi tahu supaya kita boleh identify kat mana kamu start. Ni ada berapa faktor? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, so satu lagi kat sini. Kemudian sini. Kemudian ini. Ada berapa semua sekali ni? Okay. So, factors yang kita ada adalah x minus 3 equals to 0. So, ini adalah x sama dengan 3. X plus 1 equals to 0. X equals to negative 1. Kemudian, x plus 3 equals to 0. So, x equals to negative 3. Kemudian, x minus 1 equals to 0. So, x equals to 1. So, kita ada nombor paling kecil. Nombor apa paling kecil? Nombor apa paling kecil? Negatif 3. Ya, negatif 3. Okey, negatif 3 paling kecil. So, saya akan letakkan negatif 3 kat sini. Kemudian, negatif apa lagi ni? Negatif 1. Kemudian 1. Kemudian 3. Okey. So, ini adalah kita punya table lah. Okey, sekejap saya kasih susun elok-elok sikit. So, ini greater than 0. Ini greater than 0. Baik. Kemudian, di sini adalah negatif infinity. Sana, belah sana, infinity lah. Okey, kemudian kita akan letakkan test value. Okey, test value ni kamu nak letak boleh, tak nak letak pun boleh. So, saya tulis sini test value. Okay, test value. So, test value yang kita boleh gunakan adalah sini kita boleh letak negatif 4. Okay, lepas negatif 3, negatif 4. Kemudian di antara negatif 3 dengan negatif 2, kita boleh gunakan negatif 2. Okay, kamu nak guna negatif 2.5 pun boleh, negatif 1.5 pun boleh, tak ada masalah. Saya suka ambil nombor bulat je lah. Okay, di antara negatif 1 dan 1 adalah kosong. Di sini saya boleh guna 2. Di sini saya boleh guna 4. Okay. Kemudian kita akan letakkan kita punya factors tadi. So, kita ada berapa? X minus 3, X plus 1, X plus 3. Kemudian satu lagi adalah X minus 1. Kemudian semua sekali. So, X minus 3. Tak muat ni. Okay, x minus 3 times x plus 1. Tak muat ni. Kejap.
Okay, x plus 1 over x plus 3, x minus 1. Okay, semua sekali. Kemudian table ni kita buatlah elok-elok sikit. Okay. Kemudian kita akan dapat macam ni. Okay. Kemudian kita buat je lah macam biasa. Baik. Negatif 4 kita masukkan dalam ni, kita akan dapat apa sign dia? Kita akan dapat jawapan dia negatif 7, tapi kita letak sign sahaja. So ini adalah negatif. Kemudian negatif 4 masukkan dalam kita punya factors tu, kita akan dapat negatif 3. So negatif, kita letak saja negatif. Kemudian di sini adalah negatif juga, di sini pun adalah negatif. So sekarang ni negatif darab ataupun bahagi dengan negatif dapat positif. So kita dapat positif kat sini. Positif darab ataupun bahagi dengan negatif, kita akan dapat negatif kat sini. So negatif darab dengan negatif, kita akan dapat positif. Okey, betul Negatif, negatif, positif. Positif, negatif, negatif balik. Negatif, negatif, positif. Okey, selesai. Kemudian untuk negatif 2 pula. Okey, untuk negatif 2 pula, kita masukkan kat sini, kita akan dapat negatif. Kemudian kita masukkan dekat bawah tu, dapat negatif. Di sini dapat positif. Boleh follow Kalau saya buat laju-laju boleh follow ke? Boleh sir. Boleh Okey. So negatif. Baik, so ini negatif darab dengan negatif dapat positif. So positif tadi darab dengan positif dapat positif lagi. Positif darab dengan negatif dapat negatif. So kita akan dapat negatif kat sini. Okey, simple je. Biasanya kita akan dapat selang-seli ni. Positif, negatif. Sini mesti positif, sini mesti negatif. Sini mesti positif. Okey, kalau kamu dapat contohnya lah. Okey, contohnya kamu dapat sini negatif, sini positif, sini positif. Maksudnya dia tak selang-seli. So ada something wrong dengan kamu punya table of sign. So saya boleh je letak sini positif, negatif, positif. Okey. Kalau betul mesti dapat selang-seli. So kita check yang lain. So yang ini kita akan dapat negatif, positif, positif, negatif. So negatif, 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 positif adalah negatif. Ini negatif, ini akan jadi positif. Okey, yang lain sama juga, negatif, positif, positif, positif. So negatif, positif, negatif. Negatif, positif, negatif lagi. Negatif, positif, negatif lagi. So dapatlah negatif. Belah sini pun sama, positif, 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 positif. So dapatlah positif. Okey, so sekarang ni kita dah dapat selang-seli. Okey, kita dah dapat selang-seli. Positif, negatif, positif, negatif, positif. Kemudian sekarang ni kalau kita akan tengok balik di step sebelum kita buat table, iaitu yang ini. So dia cakap kita punya fraction ni mesti positif ataupun mesti greater than 0. Greater than 0 tu adalah positif lah maksudnya. Okey. Contoh kita ada number line. Okey, kita ada number line 0, 1, 2. Ini negatif 1, ini negatif 2. So yang lebih besar daripada 0 maksudnya kawasan sini. Ini adalah kawasan positif. Kurang daripada 0 maksudnya kawasan di sini. So di sini adalah negatif. Macam tu. Okey. Kemudian okey. Kita akan pilih sign yang positif sebab di sini dia cakap greater than 0, maksudnya dia nak sign yang positif. So sign yang positif adalah yang ini dan juga yang ini. Okey, dalam exam kalau soalan kamu adalah soalan subjektif, kamu kena bulatkan. Okey, kamu kena bulatkan kamu punya sign di sini. Bulat macam tu. Okey, maksudnya pemeriksa tahu itulah jawapan yang kamu pilih. Okey, so kita akan buat kita punya final answer. Okey. Sebenarnya kat sini sepatutnya saya kena ajar kamu kita punya interval. Ini sepatutnya saya kena letak interval kat sini. Okey. So di sini interval dia adalah negatif infinity sampai negatif 3. Kita buat siap-siap sepatutnya kena buat awal lagi tadi tapi saya lupa. Okey. So sepatutnya kita siapkan awal. Di sini adalah tidak termasuk Okey.
dia adalah tanda kurungan macam tu, bukannya kurungan macam ni. Okey. Sebab dia tidak termasuk. Kenapa tidak termasuk? Sebab di sini tak ada tanda equal. Tak ada tanda equal maksudnya tidak termasuk. Sebab tu di sini dia punya kurungan tu adalah yang macam ni. Negative infinity dengan infinity always macam ni always open. Okay, always open. So di sini sama juga negatif 3 sampai negatif 1 semuanya tidak termasuk. Di sini pun sama, tidak termasuk. Di sini pun sama, tidak termasuk. Ini 3 sampai infinity. So sekarang ni untuk final answer kita just tulis balik sahaja kita punya jawapan di sini. Kita punya interval kat sini. Tulis balik saja. Okay. So, dia akan jadi negatif infinity sampai negatif 3. Kemudian negatif 1 sampai 1. Kemudian 3 sampai infinity. Baik, yang di tengah-tengah ni, apa yang kita kena letak? Sign apa yang kita kena letak ni? Sign union. Okay. Final answer always union. Okay. Final answer always use union. Okay. Ataupun U tu. Macam tu. So, selesailah. Untuk 7D. Kita tengok jawapan dia. Betul ke tidak. 7D. Mana jawapan dia? Jawapan dia. Betul lah tu. Okay. 7D. Ingat final answer always guna union. Okay, always guna union. Kita tak akan ada final answer yang guna intersection. Tak ada. Dalam jalan kerja ada. Okay, sama ada union ataupun intersection. Tetapi dalam final answer always union. Okay, selesai untuk 7D. Ada step yang tak faham? Boleh tanya sekarang sebelum saya pergi kepada soalan yang seterusnya. Tak ada Okey. 7E. Okey, 7E pula. 8 tolak 4X over X tambah 5. Ini greater than 1 minus X. Okey, so step yang pertama adalah kita akan bawa masuk ini ke sebelah left hand side. So, dia akan jadi 8 tolak 4X bahagi dengan X tambah 5 tolak dalam kurungan 1 minus X greater than 0 macam tu. Okey. Kemudian kita akan jadikan yang left hand side ni sebagai single fraction. So, dia akan jadi 8 tolak 4X tolak X tambah 5 1 minus X darab dengan 1 minus X. Kemudian ini akan jadi X tambah 5 greater than 0. Kemudian kita kena expand lah. So, 8 tolak 4X tolak. Okey, ini saya buat kurungan macam ni So, dia akan jadi X. Okey, kita expand Ini kena expand. X, ini tolak X square. So, dia akan jadi tambah 5 tolak 5X. Okey. Ni boleh guna kurungan biasalah. Okey, yang penting kena ada kurungan. Sebab dia ada nilai negatif kat sini ni. Nanti bila kita expand masuk dalam, dia akan tukar lagi ni. Okey, ini adalah over X plus 5 greater than 0. Kemudian kita expand lagi. So, dia akan jadi 8 tolak 4X. Tolak X tambah X square. Tolak 5 tambah 5X. Okey. Kalau ada silap, saya silap tulis, tolong bagi tahu. Kadang-kadang saya tak perasan. Kemudian dia akan jadi X square. Okay, simplifykan. Kita ada apa ni? Kita ada tolak 5X tambah 5X. So, dia akan jadi kosong. Kemudian 8 tolak 5 jadi tambah 3. Okay, X tambah 5 greater than 0. Okay. So, sekarang ni masalahnya kita tak boleh nak factorize yang bahagian numerator, betul tak? Kalau kamu cuba tekan kalkulator, okey, kalau kamu cuba tekan kalkulator,
X square 1, X kosong, C sama dengan 3. So, saya dapat kat sini ada I. Kalau kamu tekan kalkulator, kalau kalkulator yang zaman Jepun tu dia ada I kat bahagian bawah. Kalau kamu ada kalkulator yang putih tu sama juga dia ada I. Bermaksud kita tak boleh factorize. Kita tak boleh factorize benda ni. Kalau kamu cuba tekan kalkulator ataupun kamu dah pernah tekan kalkulator, dia akan keluar I. Bermaksud dia akan jadi complex number, meaning that kita tak boleh factorize. Ini term dia adalah quadratic that cannot be factorized. That cannot be factorized. So macam mana nak selesaikan soalan ni? Sebab kalau nak guna table of sign, kita mesti dapatkan dalam bentuk factors. Macam soalan yang dekat atas ni. Ini semuanya dalam bentuk factors. Yang ini tak boleh. Yang ini tak boleh. So sekarang ni, kalau kamu ambil satu nilai X, ambillah apa-apa nilai X, yang atas ni always kamu akan dapat positif. Contohnya, kamu ambil X sama dengan negatif 2. Masuk dekat sini, kamu akan dapat 4 tambah 3, 7. Masuklah, ambillah apa-apa nilai pun. X sama dengan 4. Ini memang dah positif. So bila dah positif, masuk sini akan jadi positif. So semua ni akan jadi positif juga. Boleh bagi saya contoh tak? Apa-apa nilai X yang boleh jadikan yang atas ni jadi negatif? Kalau ada, nanti saya belanja kamu KFC. Cuba. Ada tak? Siapa-siapa yang berani nak cuba bagi nilai X yang mana yang atas ni akan jadi negatif? Siapa nak cuba? Siapa dapat, saya bagi belanja KFC. Saya bagi seminit. Bagi saya satu nilai X yang boleh jadikan numerator tu negatif. Tiada sir. Alah. Selamat duit saya. Tak ada baru nak belanja KFC. Inilah orang cakap belanja tak ikhlas macam ni lah. So maksudnya yang dekat atas ni always positif. Baik. So, macam mana nak selesaikan? Dia sedikit abstrak. Baik. Kamu tengok sini. Kita nak kena fahamkan dulu. Baik, kalau saya ada 5/3, ini positif, ini positif. Jawapan dia positif ke negatif? 5/3. Positif kan? So, kalau positif, saya boleh tulis greater than 0. Ini maksudnya jawapan dia adalah positif. Kalau katakan saya ada nombor negatif 4/2, jawapan dia akan dapat apa? Dapat negatif 2. Ataupun negatif lah jawapan dia, betul tak? So ini kita boleh buat dia less than 0. Maksudnya jawapan kita tu adalah negatif. Katakan saya ada 10 bahagi negatif 5. Jawapan dia negatif juga. Negatif juga. Katakan kalau saya ada negatif 3 bahagi dengan negatif 1. Jawapan dia apa? Positif kan? Betul tak? Positif. Maksudnya jawapan dia adalah positif. Sekarang ni cuba kita tengok kes kita ni. Yang atas ni memang kita dah tahu apa-apa nilai X akan dapat positif. Maksudnya yang atas tu always positif. Kemudian yang bawah ni adalah X tambah 5. Yang atas ni always positif. Dan soalan mahu dia adalah greater than 0. Maksudnya dia mahu positif. Maksudnya dia mahu positif. So sekarang ni macam mana saya kena dapatkan term ni positif?
Yang bawah ni kena jadi apa? Negatif ke positif? Fahamkah maksud saya? Atas ni always positif. Yang bawah ni saya kena letak positif ke negatif untuk menjadikan saya punya fraction ni adalah positif macam yang soalan mau. Yang bawah ni nak jadikan dia positif ke negatif? Cuba tengok balik. Positif kan? Positif. Bermaksud kita akan cakap, kita akan buat jalan kerja kita macam ni. Okay. As x square plus 3 is always positive. X plus 5 must also be positive. Okay, to get x square plus 3 over x plus 5 positive ataupun greater than 0. Therefore, x plus 5, tadi kamu cakap apa? X plus 5 ni mesti positif kan? So, kita akan buat greater than 0. X greater than negative 5. So, kita dah dapat jawapan kita iaitu dalam bentuk interval form negatif 5 sampai infinity. Ini sahaja, selesai. Negatif 5 tidak termasuk sebab sini tak ada tanda equal. Infinity always open. Itu je lah jawapan dia. Ini reason dia. Sebelum kamu boleh dapatkan reason dia, kena faham yang saya bagi tahu di sini dahulu. Dia sedikit abstract. Okey, yang ini saya kena explain carefully lah sebab saya takut kamu confused. So, saya ulang lagi sekali. Jalan kerja dia di sini tadi. Okey, kemudian kita tekan calculator. Di sini tak boleh factorize. Okey, kemudian bila kamu tengok reason dia yang ini, kita akan buat jalan kerja kita macam ni. Iaitu kita explain sikit. Okey, yang mana kita bagi tahu x square plus 3 ni always positif. So, untuk jadikan kita punya soalan ni ataupun kita punya fraction ni always positif, yang bawah ni mesti positif. So, ini yang kita cakap kat sini. Okey. Kemudian ini jalan kerja dia sikit je. Okey, kita dah cakap tadi x plus 5 must be also positive. So, yang ini kita tulis dia dalam bentuk matematik. Ini dalam bentuk ayat. Ini dalam bentuk ayat matematik. Kemudian kita pindahkan dia dan dapat terus dia punya jawapan. Clear ke tak? Faham ke tak? Faham, sir. Faham Faham, sir. Kena faham betul-betul ni sebab petang nanti saya akan bagi quiz macam biasa. Okey, pukul 1. So, ada juga soalan macam ni. Okey, ada juga soalan macam ni. So, fahamkan betul-betul. Baik. So, selesai untuk 7E. Ada lagi soalan? 8, sir. Okey, nombor 8. Baik, nombor 8 ni dia sebenarnya adalah pengenalan kepada absolute values inequalities yang kamu akan belajar sekejap lagi. Iaitu untuk jawab soalan nombor 10 tu. Okey, so macam ni. Dia punya soalan ni kalau kita tengok dia ada 3 side tu kan. Okey, yang pertama adalah 3x tambah 4. Kemudian yang tengah-tengah tu ini dia sebut less than x square minus 6. Ini less than 9 minus 2x. So, kita tak boleh nak selesaikan cara biasa. So, caranya adalah kita akan bahagikan dia kepada 2 case. Case yang pertama adalah yang ini. Ini adalah case yang pertama.
kita akan letak di kawasan sini nanti. Kemudian yang ini adalah case yang kedua. Kita akan letakkan di sebelah sini nanti. Kita akan buat side by side. Okey, dan dia akan jadi dalam bentuk diamond nanti. Okey, kita pecah dua. Kita selesaikan ikut case. Kemudian dapat jawapan di sini, dapat jawapan di sini. Kita akan gabung dua jawapan tu dan kita akan dapat final answer nanti. Okey. Baik, macam ni. Yang pertama adalah case yang pertama, 3x plus 4 less than x square minus 6. Case yang kedua adalah x square minus 6 less than 9 minus 2x. Okey, saya pecah dua. Ini saya pecah dua. Okey, kemudian kita selesaikan. Okey, case yang pertama. 3x plus 4 minus x square plus 6 less than 0. So, kita akan dapat negative x square plus 3x plus 10 less than 0. Dan saya tak suka kalau depan x square saya ni ada tanda negatif. Saya tak suka. Okey, sebab nanti saya akan dapat jawapan yang kurang tepat kalau saya tak hati-hati. So, saya nak tukar expression ini supaya tak ada tanda negatif depan saya punya x square. So, saya akan darab semua sekali ni by negative 1. So, di sini saya akan dapat positif, sini akan dapat negatif, sini akan dapat negatif. Dan jangan lupa ini kena tukar dia punya sign. So, dia akan jadi x square minus 3x minus 10 greater than 0. Di sini tolong hati-hati. Okey, ramai yang buat mistake sebab dia tak tukar sign bila darab dengan negatif 1. Kemudian barulah saya saya factorizekan dia. So, bila factorizekan, saya akan dapat x minus 5. Ini adalah x plus 2. So, greater than 0, betul Kalau expand, dapat negative 3x. Okey, betul. Kemudian barulah kita buat table of sign. Okey. So, saya hanya ada dua faktor saja. Okey, dua faktor. Negative 5, kemudian 2. Okey. Kemudian dapat macam ni. Besarkan sikit. So, sini. Okey. So, apa lagi saya kena letak kat sini? Baik. Test value. Interval dulu. Okey, interval dulu. Di sini adalah negative 2. Di sini, negative 2 saya letak sini. 5 sini. Sini adalah infinity. Negative infinity, sini adalah infinity. Okey. So, interval. Baik, saya akan letak sini adalah negative infinity sampai negative 2. Sini negative 2 sampai 5. Sini adalah 5 sampai infinity. Semuanya adalah open kerana di sini tak ada tanda equal. Kemudian, saya akan letak test value. Nak letak boleh, tak nak letak pun boleh. Okey. Dua step ini hanya untuk memudahkan kamu saja bila nak bagi jawapan akhir nanti. Okey. Test value saya boleh letak negative 3. Di sini saya boleh letak kosong, sini saya boleh letak 6. Kemudian saya ada faktor saya x tolak 5. X tambah 2. Kemudian yang dekat bawah ni adalah X tolak 5. X tambah 2. Okey. Kemudian saya akan cari saya punya sign. So, di sini adalah negatif. Sini adalah negatif juga. So, sini adalah positif. Sini negatif, positif, negatif. Sini positif, positif, positif lah. So, sekarang ni soalan, sekarang ni kita akan tengok step di mana sebelum kita buat table, iaitu di sini. Okey, yang di sini Jangan tengok kat sini pula. Okey, jangan tengok kat sini pula. Kita tengok kat sini. So, ini adalah greater than 0. Dia mahu
kita punya faktor ni ataupun term yang di sebelah kiri ni greater than 0 bermaksud positif. So mana satu positif? Ini satu, ini satu. So maksudnya kita kena bulatkan lah. Okey, kita bulatkan jawapan kita dan kita tulis jawapan kita. Okey, so ini adalah jawapan untuk kes yang pertama bukan jawapan akhir tau. Okey, jawapan untuk kes yang pertama adalah negatif infinity, salin balik saja interval yang kita dah tulis kat sini. Negatif infinity sampai negatif 2, 5 sampai infinity, tengah-tengah letak sahaja union. Okey, selesai untuk kes yang pertama. Kemudian kita pergi kepada kes yang kedua pula. Okey, so kita selesaikan dahulu. Ini akan jadi x square minus 6 minus 9 plus 2x less than 0. Okey, kemudian simplifykan dia. So x square plus 2x minus 15 less than 0. So dekat depan saya punya kuadratik ni ataupun x square ni dia dah positif. So kita tak perlu buat apa-apa pun. Okey, kita boleh teruskan dengan step yang seterusnya iaitu kita factorizekan dia. So ini akan jadi x plus 5, x minus 3 kalau tak silap saya. Okey, cuba expand. Betul lah tu. Okey. Kemudian kita boleh terus buat kita punya table. Okey. So saya ada nombor apa sini? Saya ada negatif 5. Kemudian saya ada 3. Okey, saya ada negatif 5. Kemudian 3. Okey, 3 saya letak sini. Dan infinity, negatif infinity. Kemudian saya akan buat table. Okey. Kemudian buat table dululah. Buat table dulu. Kemudian saya nak saya punya interval dulu. Okey, sini satu lagi. Okey. Okey, yang pertama adalah interval dulu. Okey, interval dulu. So, sini adalah negatif infinity sampai negatif 5. Negatif 5 sampai 3. 3 sampai infinity. Oh, ini tak adalah ni. Okey. Yang ini saya padam. Ini saya padam. Tak adalah tu. Okey. So, selesai saya punya interval. Kemudian saya punya test value. Okey, test value. Di sini saya boleh ambil negatif 6, sini kosong, sini 4. Kemudian kita punya apa nama ni? Factors. Okey. X plus 3. Okey, x plus 3. X plus 5. Okay, x plus 5, x minus 3, kemudian darab semua sekali. X plus 5 times x minus 3. Kemudian kita letakkan kita punya sign. So, di sini adalah berapa ni? Negatif 6, so negatif. Ini negatif, positif. Sini positif, negatif, negatif. Sini positif, positif, positif. So sekarang ni yang kita punya term ni dia mahu less than 0, maksudnya dia mahu yang negatif. So yang negatif ni adalah kat sini saja. So kita tulis final answer untuk case yang kedua iaitu negatif 5 sampai 3. Okey. So setakat ni dia akan jadi macam tu. Okey. Yang ini adalah case pertama, case 1. Di sini adalah case 2. Okey. Kemudian kita akan gabungkan dua-dua jawapan kita ni. Okey, kita akan gabungkan dua-dua jawapan jawapan kes kita ni. Okey, macam mana nak gabungkan? Baik, kita akan buat number line. Okey, kita akan gabungkan guna number line. So sekarang ni kita buat satu number line. Okey. Kemudian kita akan tulis balik semua nombor yang ada ni. Kita ada negatif 2, kita ada 5, kita ada negatif 5, kita ada 3. Kita susun balik. So, yang paling kecil adalah negatif 5. Kemudian yang seterusnya adalah negatif 2. Kemudian yang seterusnya adalah 3. Kemudian yang seterusnya adalah 5.
Kemudian kita lukis balik kita punya jawapan ni. Okey. Yang pertama kita ada negatif infinity sampai negatif 2. So kita buat yang itu dulu. Negatif infinity sampai negatif 2. Open. So pergi sana. Selesai untuk yang pertama. Kemudian kita ada yang kedua 5 sampai infinity. So 5 open sampai infinity. Okey, selesai yang kedua. Kemudian yang ketiga negatif 5 sampai 3. Dua-dua open. Negatif 5 sampai 3. Dua-dua open. Okey, so sekarang ni apa yang kita dah buat? Kita dah selesai lukis ketiga-tiga interval ni. Okey, next. Next kita akan tengok dia punya intersection. Okey. Ini kita akan tengok dia punya intersection. Cari intersection between line. Okey, so saya tulis kat sini takut kamu lupa. Okey, next kita akan cari ini step yang pertama, step yang kedua cari intersection. Okey, intersection of line. Okay. So intersection kat sini adalah dekat sini saja. So saya garis kat situ. So itulah jawapan kita. Okay. So inilah jawapan akhir kita, iaitu daripada negatif 5 sampai negatif 2. Okay. So ini adalah soalan nombor 7. Soalan nombor 8. Okay. Soalan nombor 8, negatif 5 2. Okey. So kalau kamu tengok kat sini, dia kita boleh panggil dia diamond lah. Okey. Kita ada satu soalan kat sini, kemudian kita pecahkan dia kepada dua kes. Okey, kita pecahkan dia kepada dua kes, kemudian kita selesaikan. Okey, ini adalah kes kedua tadi, ini adalah kes yang pertama. Dah dapat dia punya jawapan, kita gabungkan jawapan dia ni. Okey, buat number line dan dapatkan satu jawapan. So dia dalam bentuk diamond. Okey, dia dalam bentuk diamond. Okey. Baik, untuk dekat sini, ada yang guna intersection, ada yang guna union. Okey. Bagi soalan kita, dia adalah case intersection. Okey, ini sebenarnya adalah case intersection. Ada yang case union. Nanti kamu akan belajar. Okey, sebab dia adalah sebahagian daripada soalan absolute values. Okey, absolute values. So inilah keseluruhan kita punya jalan kerja. Boleh faham ke? Boleh, sir. Boleh Tak apa, nanti kamu akan belajar lagi sekali benda ni. Okey, kamu akan tengok lagi sekali benda ni dalam subtopik absolute values. Okey, kamu akan jumpa lagi diamond ni. Okey, baik. Ada apa-apa soalan nak tanya lagi? Ya. Yang test value tu mesti tulis kah dalam kolom tu? Boleh tak tulis di atas ya? Kalau kamu test value tu tak wajib sebenarnya. Dia untuk mudahkan kamu. So kalau kamu boleh boleh buat dalam kepala, okey je. Yang penting di sini mesti ada. Ini mesti ada. Ini yang penting yang kena ada. Okey, yang atas, yang test value ni tak ada tak apa. Yang ini untuk membantu kamu buat interval form. So saya galakkan kamu tulis yang ni. Dua-dua ni saya galakkan, tapi tak tulis pun tak apa. Yang penting ini mesti ada. Okey, soalan lain? Okay. Alright, soalan lain ada lagi nak tanya? Ada soalan? Baik. Kalau tak ada soalan,
Kita akan tamatkan Google Meet ni sekejap sahaja lagi. Yang saya nak bagi tahu, sekejap lagi saya akan bagi attendance. So tolong tanda awal-awal, jangan tanda lewat. Okey, jangan tanda lewat. Sebab bila kamu tanda lewat, dia akan keluar done late. Okey, bila done late, biasanya sebelum ni saya akan kira sebagai tak hadir. Okey. So sebelum saya implement tak hadir tu bagi yang done late, tolong tanda awal-awal. Nanti saya akan bagi tahulah bila saya akan strict sikit pasal attendance. Maybe minggu depan. Okay, maybe minggu depan siapa yang done late saya akan kira sebagai tidak hadir. Kalau kamu tak hadir, tulis saja ada urusan. Kamu boleh pilih klik yang ada urusan lain tu. Bagi yang hadir, okay, tolong tanda awal-awal. Okay, attendance biasanya saya letak setengah jam macam tu untuk kamu tanda. Okay, so sekejap lagi saya akan bagi attendance dan kamu tanda awal-awal. Kemudian saya akan bagi di Google Classroom video yang seterusnya. Part terakhir untuk chapter 2. Okay, ada 5 video semua sekali. So habiskan tengok video tu dan kamu boleh jawab soalan 9 sampai 11. Okay, 9 sampai 11. Kemudian kita akan bincang pada next week. Okay, next week kita akan terus masuk chapter 3. Kemudian petang ni pukul 2 saya akan bagi link untuk quiz. Okay, 5 soalan. Dan saya akan buka Google Form tu sampai pukul 5. Kamu cuba jawab. Kalau boleh, habiskan dalam masa 1 jam sebagai praktis untuk UPS. Okay, UPS kamu kalau tak silap saya 1 jam je rasanya. So cubalah praktis jawab soalan-soalan yang saya bagi tu dalam masa 1 jam. Okey, lebih sikit pun tak apalah. Okey, sebab kamu masih belajar lagi kan. Dan kuis yang saya bagi tu adalah daripada soalan equation. Okey, soalan 1 sampailah yang kita bincang pada pagi ni, iaitu sampai soalan nombor 7. Okey, so ada equation dan ada inequalities. So, tak ada markah pun. Okay, tak ada markah penilaian berterusan pun untuk kuis kamu ni. Dia hanyalah untuk uji kefahaman kamu sahaja. Okay, untuk uji kefahaman kamu sahaja, sama ada kamu faham ke tidak apa yang kamu dah belajar setakat ni. Okay, saya tak ambil markah apa-apa. Okay, so tak perlu nak meniru ataupun nak tanya kawan apa dia punya jawapan. Sebab kalau kamu buat, nanti kalau ada salah, kamu tahulah kat mana kamu lemah. So, kamu baiki kat situ. Okay, tujuan dia adalah untuk kamu tahu kat mana kelemahan kamu dan baiki. Itu je. Okay, so tak perlu nak tanya orang, tak perlu nak tanya jawapan. Okay, tak perlu nak minta jawapan apa semua. Kalau dapat kosong lah. Okay, kita baikilah apa yang perlu. Okay, tak perlu risau pun kalau kamu dapat kosong. Okay, kalau dapat markah rendah pun okay je, tak ada masalah bagi saya. Yang penting kamu belajar daripada mistake tu. Okay, belajar kat mana yang kamu lemah, itu je. Kalau dapat full mark, okay, tak ada masalah juga. Okay lah tu, dapat full mark. Boleh boleh fokus kepada subtopik yang seterusnya. Boleh boleh try je buat sendiri. Jangan risau sangat pasal markah. Okey, yang penting kamu tahu dekat mana kamu lemah, itu je. Boleh pukul 2 kuis macam biasa. Ada masalah ke? Boleh boleh Okey. Okey, ada last soalan nak tanya sebelum kita tamatkan sesi Google Meet kita pada hari ini.